Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anak 5 tingkatan 4 Al-Khwarizmi dan tingkatan 5 Al-Khwarizmi, cikgu akan kongsikan beberapa tips untuk menjawab soalan kertas 2. Kita tengok yang ni yang paling senang lah. Kalau kata apa, tak baca buku pun boleh jawab. Okey, dalam kertas 2 ini nombor 5. Okey, bila dapat je nombor 5, apa yang anak-anak penting nak buat? Okey, first cikgu tulis sikit. Okey, bila nak jawab soalan nombor 5, yang penting adalah anak-anak highlight. Okey, macam ni dia Rajah 5.1. Okey, Rajah 5.2. Okey, dalam ni biasanya sekali lagi dia akan suruh bandingkan. Jadi yang ni paling senang untuk dijawab. Okey, yang ni first bila dapat soalan, okey, anak-anak highlight lah poin penting, seperti mana yang selalu cikgu pesan untuk setiap soalan perlu highlight poin penting. Okey, yang ni dia kata apa? Eksperimen gas terperangkap dalam kelalang bulat. Okey, kalau kita tengok yang ni lah kelalang dasar bulat tu. Okey, ada 2. Okey, kita tengok tolak bordon. Kalau kita sebut tolak bordon, kita tahu dah tolak bordon ni untuk apa. Okey, yang ni tolak bordon ni untuk sukat tekanan. Okey, kita tengok. Baik, kita terus kepada soalan. Okey, kita terus kepada soalannya. Okey, soalan pertama dia biasa akan tanya kuantiti fizik. Okey, kuantiti fizik ni kita kena tahu lah. Kuantiti fizik ni apa dia? Kuantiti fizik ni adalah kuantiti yang boleh diukur. Okey, tadi tolak bordon tu dia ukur apa? Yang ni tengok tekanan gas. Kita jawab Melayu, kita jawab Melayu lah. Okey, dapat je jawab betul, dapatlah 1 markah dengan mudah sekali. Okey. Baik, kemudian kita teruskan kepada soalan. Kalau soalan 5 ni biasanya dia akan tanya perbandingan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Tengok dia kata bandingkan. Saya cikgu tulis sikit. Bandingkan, highlight perkataan ni. Bandingkan apa? Dia suruh perhati Rajah 5.1, Rajah 5.2. Jadi perhatilah. Lepas tu banding. Banding dari segi apa? Baik, soalan yang pertama dia kata bacaan tolak bordon. Jadi tengoklah Rajah 5.1 dengan Rajah 5.2. Tengok penunjuk dia. Okey, yang mana satu tekanan dia lebih tinggi. Okey, kita tengok 5.1, penunjuk dia duduk di sini kan. Kalau saya nak skip, walaupun kita tak nampak bacaan dia, kita tahu dah sebab kosong bermula di sini. Okay, yang ni kosong bermula di sini, ni penunjuk dia. Yang mana satu lebih besar? Okey, kita tengok 5.1 lebih besar. Jadi bila dapat je soalan macam ni, senang tulis je macam ni. Rajah 5.1 ni simbol ni. Ni adalah simbol lebih besar. Besar lah. Rajah 5.2. Okey, pasal apa dalam skema ni dia tulis balik. Dia salin balik bacaan tolak bordon. Yang ni sebenarnya kalau tak tulis pun tak apa. Okey, cukup sekadar anak-anak tulis Rajah 5.1 lebih besar daripada 5.2 pun dah dapat jawapan dah. Dapat dah markah 1. Tapi pasal apa dalam skema ni dia tulis balik? Dia tulis balik sana balik atas tu. Bacaan tolak bordon pada Rajah 5.1 lebih besar daripada 5.2. Yang ni sebenarnya adalah nak melatih anak-anak nak jawab soalan esei nanti. Masa soalan esei nanti, anak-anak kena tulis atas, orang ataupun dia bagi kertas garis tu. Jadi kena tulis sikit. Tu pun ada juga soalan perbandingan. Jadi anak-anak kena tulis sikit bacaan tolak bordon pada Rajah. Kalau macam ni Rajah 5.1 lebih besar daripada 5.2. Itu untuk esei. Kalau untuk struktur ni anak-anak tulis dan cikgu tulis dalam kurungan ni pun cukup dah. Nampak ni? Tulis lihat ni cukup dapatlah markah
Raja 5.1 lebih besar daripada 5.2. Tok So duk explain banyak-banyak sangat. Okay, bila explain banyak-banyak sangat dia jadi salah. Okay, faham tak tu? Alright. Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Okay, baik, soalan 2. Okay, soalan 2. Baik, sekarang dia suruh bandingkan apa pula? Isi padu. Okay, isi padu. Jadinya kita tengoklah isi padu. Okay, kalau tengok yang mana isi padu. Isi padu gas dalam kelalang dasar bulat. Okay, jadi yang ni sama je. Isi padu kita tengok sama je, tak ada berbeza pun. Isi padu dia sama. Jadi tak boleh tulis Raja 5.1 sama dengan 5.2. Dapatlah markah. Okey, yang ni isi padu. Kita terus kepada apa lagi dia banding. Soalan nombor 5 ni dia semua banding. Okey, senangnya nak jawab soalan nombor 5. Okey, ni nombor 3. 3 dah ada dah. Tadi kita dah tengok. Baik. Sekarang dah habis dah bab perbandingan. Dia suruh pula kita hubung kait. Hubung kait. Kita tengok apa kita nak hubung kait. Bacaan tolok bordon dengan apa? Dengan bacaan termometer. Apa hubung kait bacaan tolok bordon dengan bacaan termometer? Okey, kita tengok ni. Ni tolok bordon, ni termometer, ni tolok bordon, ni termometer. Okey. Kalau kita tengok apa? Dia suruh hubungkan tolok bordon dengan bacaan termometer. Mari kita tengok macam mana nak jawab. Dia kata bacaan termometer bertambah, bacaan tolok bordon bertambah. Betul tak? Mari kita tengok ni. Termometer dia bertambah. Ni senggatan letak kat sini. Yang ni senggatan letak kat sini. Okey, untuk 5.1. Kalau untuk Raja 5.2, nampak tak? Tu suhu dia letak kat situ. Ni dia punya tekanan rendah. Okey, kalau 5.1, Raja 5.1, termometer dia orang kata apa? Bacaan dia tinggi. Untuk tolok bordon pun tinggi. Kalau bacaan termometer rendah, tolok bordon pun rendah. Jadi tulis je lah. Bacaan termometer bertambah, bacaan tolok bordon bertambah. Nampak tak senang je? Hubung kait macam tu lah. Kena sebut dua-dua lah. Okey, kita kena sebut dua-dua lah sebab dia suruh hubung kaitkan. Okey. Jadi dia tanya apakah hukum fizik yang terlibat? Ni hukum G-Luzat, hukum tekanan. Okey, hukum tekanan. Jadi macam tu je lah cara nak jawab. Okey, cara nak jawab soalan nombor 5. Okey, lepas tu biasanya dia akan bagi soalan pengiraan. Okey, bila kita dapat soalan pengiraan, dapat je soalan pengiraan. Okey, masa kita tengok satu gas dipanaskan hingga. Okey, mari kita tengok tang ni. Okey, bila dapat je soalan pengiraan, memang soalan cikgu suruh buat apa? Kita highlight point penting. Apa point penting yang kita kena highlight kat sini? Suatu gas dipanaskan sehingga suhu mencapai yang ni. Okey, 80 darjah. Suhu awal. Jadi suhu, dia kata suhu awal ni. Jadi hak ni T1. Kemudian yang ni T2 lah. Dengan bacaan tolok bordon. Okey, so yang ni adalah P1. Bacaan tolok bordon ni bacaan tekanan kan? Okey. Lepas tu dia kata hitungkan bacaan tolok bordon. Hitungkan bacaan tolok bordon suhu yang ni. So, dia nak tahu berapa tekanan yang kedua.
Nampak tak? Dia nak tahu. Ni kita gunalah formula ni. Formula ni ada dekat depan. Kalau tak salah cikgu, dalam soalan tu, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ingat anak-anak, bila soalan tekanan macam ni, suhu tu kita kena tukar kepada Kelvin. Ni kan dia guna darjah Celsius. Okey, jadi kalau 0 darjah Celsius kita nak tukar kepada Kelvin, kita kenalah tambah 273. Hanya anak-anak semua kena ingat tau. Okey, kena tambah 273. So, kalau kosong, T1 kan kosong tadi kan. Kalau kita nak tambah kat tempat lain pun boleh. 0 tambah 273. Dapatlah 273 Kelvin. Nampak tak di bawah ni dia tunjuk ni. Ni lah dia ni. Okey. Kemudian T2 tadi adalah 80 darjah Celsius. 80 darjah Celsius tu kita nak kena tukar kepada Kelvin. Sama jugalah. Kita tambah 273. Nampak tak? Lepas tu persamaan je lah. Masukkan nilai tekanan tadi 1.10325 darat 1005 Pascal tu tadi. Bolehlah cari berapa lah nilai B2. Ni persamaan matematik je lah. Fizik habis dah dekat tu. Jadi carilah berapa nilai P2. Dapatlah jawapan. Okey, P2 tu satu tu tak nampak sikit bawah tu kan. Dia ganggu dengan tu. Okey, senang tak? Jadi apa pun soalan, tolong highlight, especially soalan pengiraan. Lepas dah highlight, macam ni cikgu garis lah, hampa highlight lah. Tulis atas tu, cek sikit. Lepas dah tulis, buk keluar. Apa kata buat keluar? Cikgu pun terlupa tadi nak habaq. Okey, yang tadi T280 dah ni kawan kata buat keluar tu. Okey, suhu awal T10 darjah Celsius. Lagi apa dia bagi? P1 sama dengan 1.01325 darat 10 kuasa 5 Pascal. So, dia nak cari P2 kan? P2 kita buat question mark. Daripada yang kita buat keluar ni, barulah kita boleh decide, kita boleh tentukan formula apa yang kita nak guna. Okey, boleh macam tu. Senang je kan? Okey, selamat menjawab. Okey, cuba buat soalan-soalan yang macam ni. Senang sangat. Kalau tak ada jawab, rugi je. Okey.